Pantun ni bunyi begini, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Ya, kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Kalau tanya berkenaan pemimpin yang baik ni, sebenarnya dia tidak boleh lari daripada perjuangan parti, ya. Kerana pemilihan kali ini bukan isu memilih individu dalam pilihan raya, tetapi memilih gagasan, pemikiran, perjuangan parti. Ya, jadi kalau kita pilih individu, mungkin individu tentu menang pun dia tidak boleh bertindak atau berbuat apa-apa kerana dia tidak bersifat jama'i, dia tidak berjamaah, dia tidak membawa satu gagasan pemikiran politik atau falsafah perjuangan parti itu. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat parti-parti yang bertanding ni, ya, dia ada 3-4 parti yang besar yang ada sejarah dia, ada ideologi dia, ada perjuangannya yang panjang, ada pahit manisnya, ya. Jadi kalau kita lihat tu memang ada parti-parti itulah, ya. Dan ada parti yang merupakan serpihan daripada parti induk dan dia sebenarnya dia tidak ada ideologi, dia tidak ada sejarah yang cantik, ya. Kebanyakannya kerana tidak puas hati, menubuhkan parti-parti kecil ni kerana untuk menyatakan protes dan tidak puas hati terhadap parti-parti pemimpin-pemimpin induk ni. Baik, dalam tiap-tiap parti ni pasti ada pemimpin, dan ciri-ciri pemimpin yang baik ni saya nak olah ataupun berikan dalam bentuk pantun lah, ya, yang biasa kita dengar ni. Pantun ni bunyi begini, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Ya, kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Jadi elok ni ialah budi pekerti lah, akhlak. Jadi kita tahu, ya, bahawa apabila kita memilih orang ni, kalaupun dia pandai tapi akhlaknya tidak terpuji, maka kita bimbang, ya. Kepandaian dia, kebijaksanaan dia, kehebatan dia tu semuanya menjadi sia-sia kerana apa? Kerana akhlak dia, ya. Sebab tu kita dalam memilih pemimpin ni kita kena ambil yang elok. Elok ni maksudnya beginilah, ya. Kita pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jalani sebut kan. Ya, aku lebih menghargai orang yang beradab. Beradab ni maknanya elok budi pekerti daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun, ya, lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Menunjukkan bahawa kita perlu ada pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai-nilai yang baiklah, ya. Baik, nilai baik ni antaranya apa? Pertama, berakhlak mulia. Sama ada di Islam atau tidak, berakhlak mulia. Jadi kalaulah pemimpin ni dia terlibat dengan rasuah, ya, sama ada Islam atau tak Islam, terlibat dengan zina, terlibat dengan mencuri duit, salah guna kuasa, ini maknanya tidak menunjukkan akhlak mulia lah, ya. Tidak menghormati orang tua, kan, tidak beradab, apatah lagi kalau dia tidak menghormati, ya, penduduk induk yang lebih besar, yang lebih ramai dalam tanah Melayu, dalam Malaysia ni ialah penduduk Melayu Bumiputera 69%. Kalau kelompok ni pun mereka pemimpin politik tidak tahu menghormati, tidak tahu menghargai, maka itu bukan akhlak mulia. Kemudian tidak melakukan, kalau yang Islam ni tidak melakukan dosa besar. Ya, kalau yang dari Islam ni tidak kekal dalam dosa kecil. Kalau yang bukan Melayu tu dia tak ada konsep dosa besar atau kecil ni. Tapi orang Islam kena ada ni. Jadi kalau kita lihat pemimpin yang ada pada hari ini, kalau ada hal-hal begini, maknanya kita kena jadikan kayu ukur lah penilaian. Meletakkan kepentingan rakyat lebih utama daripada diri sendiri dan juga kumpulan atau parti masing-masing lah. Baik, jadi dalam hal ni kita lihat dalam pilihan raya yang dalam 2-3 tahun yang berlaku ni dengan pandemik dan juga banjir ni, kita melihat banyak pemimpin tidak peduli pun tentang keluarga yang mati kerana vaksin, keluarga yang merana kerana vaksin, keluarga yang tertekan, yang bercerai, yang bunuh diri. Kita tak dengar orang politik yang ambil tahu, ya. Kecuali adalah satu dua politik individu yang pergi turun padang untuk mengambil tahu tentang hal ni. Dan mereka haruslah jujur dan ikhlas. Jujur ikhlas ni sebutan pada mulut, tetapi susah nak dilihat dalam hati, kecuali mereka menampilkan diri, tolong orang, bantu rakyat, baru kita nampak. Seterusnya lah mudah didekati.
banyak pemimpin politik ni, politik ni susah nak dikati. Kenapa? Kerana orang yang ada di keliling tu ramai. Yang juak-juaknya, ya, yang apa nama, pengiringnya ramai sangat hingga susah nak jumpa seseorang ahli politik. Ahli politik ni sebenarnya senang nak dekati, senang nak jumpa kalau dia selalu pergi sembahyang jemaah di masjid. Dia ada di surau, dalam majlis-majlis gotong royong dia ada turun padang. Tapi kalau ahli-ahli politik yang tak pergi masjid, kan, pergi masjid Jumaat, pergi masjid sebab ada perasmian, jadi susah rakyat nak jumpa. Ya, pengalaman saya duduk di Brunei tu, 2 minggu tu saya dapati Sultan Brunei ni dia akan pergi sembahyang di mana-mana masjid yang dia suka, dia nak pergi, dia akan pergi. Secara tanpa ada perancangan. Jadi rakyat sentiasa menjaga urusan masjid dengan baik. Dan saya lihat apabila dia sampai ke masjid tu, lepas sembahyang aja rakyat senang nak jumpa. Ada yang bagi surat minta bantuan, ada yang bagi surat mengadu. Jadi Sultan akan bersalam, berjumpa dengan mereka dan bertanya khabar, dan apabila ada urusan yang perlu diselesaikan, maka diberi pada pegawai tolong ambil tindakan kepada hal yang diadukan oleh rakyat. Jadi itu Sultan. Jadi kalau ahli-ahli politik kita senang didekati, senang dilihat di mana-mana, jadi itu lebih baik. Itulah pemimpin yang jujur, ikhlas dan memang berhati rakyat. Tapi kalau pemimpin yang susah nak jumpa, kena buat appointment, berlapis-lapis nak jumpa, sampai kadang-kadang 5 tahun tu dapat jumpa sekali je. Ini bahaya. Orang-orang macam ni, kita dah 60 tahun merdeka, kalau kita rakyat masih lagi memikirkan pemimpin yang high class, bawa kereta mewah, nak jumpa susah, jadi nak jumpa berlapis-lapis, buat temu janji. Orang-orang macam ni pada pandangan saya ialah bukanlah orang yang berhati rakyat, berjiwa rakyat. Baik, seterusnya orang yang peramah. Bila mudah dia kata dia peramah lah. Peramah ni kadang-kadang orang kata dia senyum. Ya, betul, senyum ni satu yang baik. Tapi peramah ni lebih daripada senyum. Ya. Kadang-kadang kita tengok ahli-ahli politik ni selalu sangat, kalau bersalam dengan orang tu, mukanya pada tempat lain. Salam, apa khabar, pada tempat lain, kan. Jadi saya lihat pemimpin politik ni sebenarnya dia tidak peduli, dia tidak tidak sensitif, dia tidak ikhlas lah pada saya apabila kita bersalam, tengok tempat lain, ulur tangan. Tapi ini menunjukkan dia tidak kemas lah dari sudut penampilan sebagai seorang pemimpin yang baik, dan lebih kepada berlakon ni. Kemudian dia boleh menjadi contoh pada rakyat. Misalnya keluarganya menjadi contoh, dia sendiri menjadi contoh, barulah dikatakan pemimpin. Tapi kalau contoh yang baik lah, kalau contoh yang tak baik, maka kita tak bolehlah pilih orang macam tu. Kita dah nampak dah orang ni yang baik dan tak baik ni dah ada depan mata kita, dan mereka bertanding semula. Kalau mereka bertanding semula, kita nilailah sama ada pemimpin ni macam mana sifatnya. Kalau sama calon yang sama tapi mereka terlibat dengan hal-hal tertentu, tu maknanya kita dah tahu orang macam ni kita tak boleh pilih dah. Yang paling besar sekali terlibat dengan rasuah. Rasuah ni dah jadi asam garam, dah jadi sebati dalam kehidupan orang politik. Cuma pada pandangan saya lah, apabila mereka ni menggunakan Islam sebagai kayu ukur, ya, dan mereka bertindak bersandarkan kepada agama, maka mereka boleh mengawal diri daripada sifat-sifat yang tak baik. Ya, sifat atau ciri-ciri pemimpin yang baik ni boleh dilihat apabila kita menggunakan kayu ukur agama. Bila tidak begitu, maka mereka rosak. Baik, saya nak simpulkan beginilah. Dalam memilih pemimpin yang baik ini juga perlu melihat kepada gagasan, perjuangan, falsafah parti politik itu. Ya, kalau dia bertanding atas dasar individu, sebenarnya dia akan memecahkan undi. Ya, sama ada dia daripada NGO ke apa ke, dia akan pecahkan undi. Bila pecahkan undi ni, maknanya orang yang patut menang, ya, tak dapat. Tapi yang tak patut menang, dia dapat, sebab sebahagian daripada undi yang diberi pada individu ni, yang tidak berparti ni, telah merosakkan komposisi undi tadi. Ya. Baik. Jadi sebenarnya yang baik apabila kalaulah individu-individu ni berpayung kepada satu gagasan, barulah nampak dia sebagai orang yang baik, duduk di bawah satu gagasan payung yang baik, berjamaah. Saya lihat je begitu. Ya, jadi kalaulah masyarakat
memilih orang, pemimpin ni bersandar kepada individu saja tak cukup. Dia kena juga melihat gagasan perjuangan parti itu sebagai satu pilihan yang tidak boleh berpisah daripada individu calon itu. Kerana parameter yang dibuat oleh satu-satu parti itu dia meliputi keseluruhan calon-calon. Jadi kalau satu individu dia tidak ada parameter yang mengatur dia dalam bertindak, sama ada sebelum menang dalam pilihan raya maupun selepas menang pilihan raya. Jadi cuma yang baiknya sekarang kita sudah ada undang-undang anti lompat parti. Jadi individu-individu yang kalaulah mereka menang, mereka tak boleh lompat mana-mana lah. Mereka akan bersendirian selama 5 tahun dan mereka tidak boleh bersuara atas nama mana-mana kelompok atau jemaah. Kerana mereka adalah individu. Jadi kesimpulannya ialah jangan pisahkan individu dengan parti. Walaupun parti ini meletakkan calon ini yang mungkin kita tak setuju pada kita, tetapi oleh kerana dia datang daripada satu parti gagasan yang besar, maka kita menerima gagasan itu mewakili individu. Maupun terbaliknya lah, kalau kita tak setuju dengan parti itu tapi kita setuju dengan individu itu kerana kita kenal dia, itu pun juga sebenarnya bukan tindakan atau pilihan yang betul. Kerana individu ni dia hanya bersendirian, dan kalau dia tidak lagi bersama dengan parti itu, mungkin kita pun tak akan sokong dia lagi. Maknanya ini menyebabkan pecah undi lah. Bagi saya dia akan pecahkan undi dan merumitkan suasana keadaan keputusan pilihan raya nanti.